Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa shallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. اللهم إني استودعتك ما علمتني فردته إلي عنك حاجة إليه ولا تنسني يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال شيخ الإمام العارف بالله ونفعني ولا بالدار وجعلني من مخلصين برحمتك يا رب العالمين. لقد Rabbil Alamin, ialah Tuhan yang menjadi sekalian alam dan yang memerintah dan yang mentarbiyah dan yang memerintah akan mereka hidup baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam fasal yang pertama, untuk membahaskan segala nas atau bukti yang menunjukkan bahawasanya ilmu tasawuf pengambilannya itu adalah daripada Al-Quran, daripada Al-Hadis, daripada maqalat al-ulama alladhi wasalu ila rutbati maqam al-makhsus inda Allah kal-awliya. Jadi tasawuf ini adalah daripada perkataan Allah, yakni Al-Quran, sabda Nabi, dan juga perkataan ulama yang sampai kepada maqam yang tertentu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala seperti para awliya. Sebab manusia apabila sampai di tahapnya sebegini, percakapan dia itu diheningkan dan menusuk dalam kalbu manusia. Sebagai contoh, kita kembali keluar daripada apa yang berlaku. Kita kata pasal apa? Kita panggil seorang tu lebay cakap hukum dunia lah. Lalu di surau, dia lebih kampung memang bila dia cakap bagi RM50, dia cakap pasal butuh. Nah, kita panggil ustaz tinggi sikit, cakap pula yang sama juga. Nah, kau butuh kan? Butuh buatan istilah hanya syuruh tubuh al-kanu semua. Nah, setengah jam bagi RM100. Nah, pagi seorang profesor pula cakap pasal butuh pula bagi RM200. Dah panggil Dr. Harudin bagi cuma RM200. Nah, benda yang sama yang nak cakap. Pasal apa? Pasal hak cakap terakhir itu, dia cakap dengan wudu, dia buat kajian, dia cerita benda yang mendalam, dan dia ni ada title yang tinggi dah. Jadi dia cakap pasal wudu cepat orang boleh terima. Tapi tu dekat kampung leleh. Gitu kan. Jadi hati orang yang dekat dengan Allah Ta'ala serupa tu. Ibarat dia ini boleh menantang hati manusia. Jadi tidak ada satu ibarat yang cukup kuat melainkan ibarat Al-Quran, ibarat Al-Hadis, ibarat maqalatil ulama. Sebab itulah jangan pula kita berpuasa ilmu kita dah guna Al-Quran. Ni hanya cerita khamak-khamak, cerita awal, cerita ghaib, cerita tak. Dia ada kaitan dengan Al-Quran. Tu. Baik, cuba tengok. Yang kedua, setelah dia berkata Alhamdulillah Rabbil Alamin, ialah Tuhan yang menjadi sekalian alam. Tu. Dan yang mentarbiyah dan yang memerintah akan mereka itu, yakni alam. Apa maksud mentarbiyah? Yani Allah mendidik. Sebab al-alam ini bermakna ma siwallah. Setiap perkara yang lain daripada Allah Ta'ala dikatakan alam. Nah, maknanya lain. Bumi, makhluk kita, speaker, meja, lain daripada Allah Ta'ala dikatakan alam. Baik. Bila kata Alhamdulillah Rabbil Alamin, Tuhan yang mentarbiyah. Mentarbiyah makna mendidik supaya orang tu ngikut jadi macam mana kita nak. Nah,
Sebab itu Allah Ta'ala tarbiyah ni bukan setakat manusia, bahkan segala haiwan pun Tuhan tarbiyah. Yang mana kalau kita tengok dengan mata kasar, kita tak akan nampak tarbiyah Allah Ta'ala. Mesti tengok tarbiyah Allah Ta'ala, tengok dengan mata hati, baru kita nampak betapa hebat. Sebagai contoh yang mudah, nah, kita kata seorang ibu mengandung kepada seorang anak. Nah, cuba tengok Allah Ta'ala tarbiyah anak dalam kandungan membesar, maka Tuhan dah bagi dah labu susu dia penuh dengan rezeki anak mari ke anak. Nah, bila anak tu mari ke dunia, lapang ambil mulut tekuk dah. Tu di susu tu isap tu ya, bila dia buat kursus. Nah, budak ni lah, bila nak buat kursus start tek ke apa, tak ada. Tak ada satu kursus ini. Tak kali nak kena mengajar dulu, dia kata beranak 10, hidup seorang. Hak lain semua pegang mati belakang. Nah, jadi ini dia panggil tarbiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak mampu nak buat itu. Baik, itu hak manusia. Hak binatang seperti itu juga. Nah, cuba tengok tawakalnya seekor ibu penyu. Nah, ibu penyu bila dia bawa anak telur, dah dia pernah pergi pantai, korek lubang telur lah. Telur bukan sebiji, ratus biji dia telur. Dah lepas telur semua tutup, angkat tangan tak ada kat matahari. Nah, aku suruh kamu dah telur aku bagi menentah. Nah, baca doa lebih kurang tertidur balik ke sudut. Nah, tapi dia masuk dalam pun ibu penyu, dia tak tinggal tu, dia teropong daripada hujung-hujung pulau ni anak-anak aku apa cerita. Sebab tu bila mai waktu telur penyu tu dia menentah. Nah, kita tengok semua anak penyu pakat lari masuk dalam laut. Nah, semua masuk dalam laut dan reti berenang. Bila dia ambil buat khusus dah gaya bebas kok lentang, bila tak ada. Nah, semua pakat reti berenang belakang satu. Dan semua pakat cari laut belakang. Tidak kata anak penyu ni kena lenyek melori. Dah, pergi cari kedai pisang goreng lah di batan. Dah, ni khabar nak buat nyok jatuh pecah kepala. Nah, tak ada. Siapa dia tarbiyah ni? Allah. Nah, ini kata Rabbil Alamin, Tuhan yang mendidik sekalian alam. Tuhan tarbiyah orbit bintang di langit. Dan hak ni bintang ni, hak ni planet ni, hak ni buruj ni. Dan semua ni dia panggil yang ibarat kepada manusia yang berfikir. Jadi ilmu sufi dia tak mau dah kita tengok dengan mata kasar. Kalau kita tengok dengan mata kasar, kita nampak setakat tu. Dia mesti nak tengok dengan mata hati. Bila kita tengok dengan mata hati, pandangan mata hati lebih laju daripada pandangan mata kepala. Nah, kita duduk sini lah ni, dah kita nampak setakat ni, belakang ni kita tak nampak apa. Rumah kita lagi kita tak nampak. Tapi kalau kita pejam mata dia, pejam mata, kita tengok dengan mata hati, beruh gigi kita kat mana, apa kita nampak. Nah, tu. Nah, dapur kita, sabun mandi kat mana, apa kita tahu. Pasal apa? Pasal kita tak tengok dengan mata kepala, kita tengok dengan mata hati. Sebab itu tasawuf dia nak mempusatkan pandangan kita ialah mata hati. Jadi dengan ayat ni cukup menjadi hujjah bila kita tengok dengan mata hati macam mana sistem yang Allah Ta'ala tarbiyah manusia. Sistem yang Allah Ta'ala tarbiyah tumbuh-tumbuhan. Sebut kata cahaya matahari ni apakah nak cari belakang. Nah, sebab tu kita tengok Allah Ta'ala dia tarbiyah haiwan. Dah, ikan yang kita makan tiap-tiap hari ni, dah, kalau Tuhan biar bagi manusia yang pelihara ikan, bila kita pakai tak cukup, jangan berebut nak mati. Nah, tapi ikan ni ada benar yang Tuhan bagi manusia pelihara, tapi permintaan tu tak cukup saja. Tapi kalau ikan yang Tuhan pelihara dalam laut, mula terhan 40 kapal ke tahan dia. Berlombok-lombok ikan tu. Siapa dia bagi makan pelet? Siapa dia? Tak ada siapa. Tuhan bagi makan. Nah, kalau kita tanam pokok, lambat siram sikit, kukri, pokok banyak tak cukup. Nah, tapi kalau Tuhan tanam pokok, tengok balok lautan, sok-sok tiang tu. Mana ada buah baju dia pun. Dah. Sekali panjang 80 kaki, 40 kaki banyak pokok. Tu nak kata 4, pokok tak cerita. Ni Tuhan. Nah, tu padang ayat hujan Tuhan buat baju. Nah, ini dia panggil semua ni tarbiyah Allah Ta'ala. Nah, sebab tu kalau kita tengok lagu tu nampak lagu tu
tapi tengok fakta dulu ya ulil albab. Hei orang yang ada mata hati, cuba sikit buat perkiraan, buat contoh, buat perhitungan sikit. Jadi ilmu yang kita mengaji ni, dia nak suruh kita ada mata kita lebih pada yang duduk di luar. Dia nak mata dalam kita tu peka dia panggil. Tu. Jadi ni dia punya satu perasaan dalam. Baik. Kemudian kata dia Ar-Rahman Ar-Rahim, lagi ialah yang memberi nikmat yang besar-besar dan yang memberi nikmat yang kecil-kecil. Apa maksud nikmat yang besar? Apa maksud nikmat yang kecil? Lebih sikitlah. Nikmat yang besar yakni nikmat ada dan dikekalkan atas ada dan dianugerahkan iman dan Islam. Di sisi ahli sufi, nikmat yang besar dikatakan nikmatul ijad wal ibdad. Ijad makna kita tak ada, duduk dalam keadaan tak ada masa 1957 dekor mau kita beranak ada orang. Dah bila kita ada, Tuhan perhidupkan kita. Bila Tuhan perhidupkan kita, maka Tuhan beri nikmat iman, Tuhan beri nikmat Islam. Ini dia panggil nikmat yang cukup besar sekali. Nah, sebab tu nikmat ini dia kena kecap di dalam hati. Apa kata kalau kita tak ada iman, tak ada Islam, kita kaya, dah rumah puak kita takkan celik-celik mata, puak kita 4 lantai tadi. Yana proyek lagi. Nah, kita nak bawa. Nah, tu. Celik-celik mata, puak ni selepang kain kuning 24 jam. Nah, kita nak bawa. Nah, walau kita boleh kuasai dunia pun, nikmat ni kita tak dapat. Ni nikmat yang besar. Jadi nak rasa nikmat ni, jangan kita rasa nikmat duduk, tak duduk ngajak-ngajak orang bagi sejuta. Nikmat dah. Hak kita duduk doa tu, Allahumma inna duha'uka wal baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wa ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi bis sama fa anzil wa in kana fil ard fa akhrij wa in kana mu'siran fa yassir wa in kana ba'idan fa qarib wa in kana haraman fa tahir bi haqqi duhaik wal bahari. Yang kita doa rezeki ni dah manfaat, benda yang kita boleh ambil manfaat. Mata kita apa benda kita boleh ambil manfaat. Kita boleh tengok, tak lagu, boleh baca kitab, walaupun kita ada rumah. Ini rezeki. Jangan kita fikir rezeki-rezeki ni orang bagi kereta sebuah, bagi rumah sebiji, dah bagi bini segak, tu lelaki segak. Bukan begitu. Rezeki ni benda yang kita boleh ambil guna. Nah, sehingga kita tak pekak rezeki lah. Orang bagi dah duit kita, lepas tu mata kita 2 biji, orang korek 2 orang. Nah, ada pasal-pasal buta dia bagi. Nah, jadi maknanya benda ni anugerah Allah. Nah, berapa ramai orang yang kaya. Nah, kaya. Nah, sampai ada doktor peribadi, sampai ada jururawat khas upah. So jaga kesihatan dia. Pegang nak makan daging, sat-sat tuan ada kau tak boleh makan daging. Nah, pegang nak makan ayam, jangan, saya kolesterol naik. Nah, ada gitu. Pegang nak makan sayur, tak boleh ni, sejuk ni, ada sembelit uluran. Nah, akhirnya tuan boleh makan roti kering. Nak buat apa? Nah, habang dia 30-40 juta, tuan makan roti kering. Baik kita tak, sapu nasi pagi tiap malam. Nah, nah, ni nikmat kita kena faham. Jadi semua ni dia akan nampak dengan mata hati. Kalau kita nak teropong dengan mata kasar, nah, tu ambil teropong ada ni kita nampak. Nah, tu sahaja teropong tak nampak. Pasal dia nak sokong mana pun bagi cerah kita nak cerah mata hati. Dan mata hati kita cerah, dah langit ke-7 pun kita nampak. Dah, tapi dan mata hati gelap, dah masjid depan rumah 40 kali tawaf saya tak masuk. Dah perahu muslim ni. Mana baru sa'i ke sama lama. Nah, pasal tak nampak. Ini benda tu. Baik. Sebab itulah bila Tuhan kata Ar-Rahman Ar-Rahim, Tuhan yang bernikmat yang besar, nikmat iman, nikmat Islam. Dah, benda kata orang yang beriman sebenarnya dalam sufi, dalam tasawuf, orang yang beriman, orang yang ada kalimat tauhid,
kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia ni sebenarnya hakikatnya duduk dalam pahala 24 jam. Pahala ada kalimah tu. Sebab tu kita tak boleh hina dia, tak boleh belakang dia. Nah, tapi kalau sebaliknya, orang yang tidak ada kalimah tauhid, kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasul, dia ni duduk dalam dosa 24 jam. Nah, sebaliknya. Nah, sebab tu nak suluh bagi nampak dosa, nak suluh bagi nampak pahala, dia tak boleh suluh dengan toslah, dengan spotlight, tak boleh. Dia kena suluh dengan mata hati. Sebab barang ni barang akhirat. Membuat pahala dapat di akhirat, dan syurga akhirat, sedap makan minum akhirat, azab kuat pun akhirat. Jadi benda ni benda kena tengok dengan mata hati. Sebab itulah dia kata Ar-Rahman, Tuhan yang bernikmat, yang besar-besar. Nah, Ar-Rahim, Tuhan yang bernikmat, yang kecil-kecil. Apa maksud kecil? Maksud kecil bukan nikmat ada. Maksud kecil, nikmat yang diperolehi di akhirat nanti, hasil daripada nikmat asas di dunia. Apa nikmat asas di dunia? Nikmat asas di dunia, nikmat iman dan Islam. Dia panggil nikmatul asli. Nikmat far'i, nikmat cawangan, nikmat syurga di akhirat nanti. Sebab itulah man jahila asla lam yusbi bil far'i. Dan siapa yang jahil usul asal dia, maka dia tak akan dapat furuk cawangan dia. Pendek kata, bila tak ada iman, tak ada Islam, syurga pun tak akan wujud sama sekali kepada seorang. Tak sesiapa nak kata apa-apa. Tu. Sebab tu bukanlah maksud nikmat kecil, nikmat halal, sopo-sopo tepuk, bukan itu. Maksud nikmat kecil cawangan daripada nikmat yang besar. Sebab tu bila orang tu orang Islam, ada kalimah tauhid, kita jangan buat sebarang-sebarang ya. Nah, jangan rasa kau nak mengata kat kita kata, nak kena kita kena, nak wudu kita tak boleh. Pasal kalimah tauhid dengan kalimah uzma, satu kalimah yang cukup besar. Sebab tu bila orang faham hakikat benda yang macam ni, nah, tak timbul masalah. Nak berdengki, nak kena, nak wudu, nak apa semua. Dan waktu itu Islam dah tunjukkan kepada kita di zaman Khalifah Umar bin Aziz, ketika mana perkembangan ilmu cukup hebat, perkembangan keadilan cukup hebat, sampai kambing dengan serigala boleh makan sekali di badan. Pasal apa? Pasal adil. Adil pasal apa? Pasal mata hati manusia cerah, doa ibadat kepada Allah Ta'ala siang malam, pagi petang gelap cerah. Walaupun benda itu dah menjadi kenangan, tapi benda itu akan berulang balik zaman dah. Itu Al-Masih Isa bin Maryam alaihi salam. Nah, cuma kita zaman mengingati yang lepas, membuat persiapan yang akan datang supaya kita punya. Nak ceritanya kata benda ni sudah wujud zaman dulu dan akan wujud zaman yang akan datang. Kita yang di tengah-tengah pandai-pandai jaga diri. Itu maksudnya hadis tu. Baik. Maliki yaumiddin, lagi ialah yang memilih dan yang memerintah hari yang kemudian. Din dengan mana agama. Hari itu halakunya agama. Apa hujah tasawufnya namanya tak ni? Kalau mengaji kitab tafsir hingga juga lah. Dan nak ceritanya, Allah Ta'ala beritahu kepada kita, hari itu aku jadi raja. Raja hari agama maknanya aku yang memiliki. Nah, satu hari yang mana semua kena pergi, dan hari itu yang lakunya agama. Allah Ta'ala berkata dalam ayat lain, yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Pada hari itu, hari yang tak memberi guna, harta yang banyak, anak bina yang ramai, mu tak sedap mari mengendap aku. Lah, kalau abang kata ni aku mari ni bukan laki-laki ni ada nama jutawan besar, kau perasakan mu tak tengok 40 gudang lah dah. Tuhan nak heran apa muka dia yang buat kita. Ataupun aku mari ni yang kabilah besar ni. Nah, ni satu pok ni beribu orang ni ikut aku belakang. Tuhan kata, yauma la yanfa'u malun
wala banun illa malaikat man atallah, orang yang menghadap Allah Ta'ala biqalbin salim, dengan hati yang sejahtera. Tidak akan wujud hati yang sejahtera melainkan hati orang yang beriman. Beriman, ad-din dia bagi. Agama-agama ni dia bagi satu peraturan. Jadi peraturan yang baik ialah Islam. Bila mu masuk dalam peraturan ni, maka boleh menghadap Allah Ta'ala. Jadi hak kita duduk sembahyang, duduk puasa, duduk mengaji, duduk nak menghadap siapa ni? Nak menghadap Allah. Ni puncak tasawuf ni. Puncak tasawuf sebab kita nak menghadap Allah. Skim simpanan masa depan pahala ni untuk kita buat satu cagaran, satu simpanan zakhiratan yaumal qiyamah, satu simpanan di hari akhir esok. Ini benar kita tak faham itu. Sebab itu ni bukan cerita sonok-sonok, tak ada kerja apa ni. Dah. Ni cerita kita nak kenapa. Sebab itulah kalau ada ahli waris kita yang telah mati, yang telah meninggal dunia rahimahullah, dia pun sebenarnya telah menjelajah satu alam yang belum kita sampai. Dia pun dah jauh depan. Dan yang mana kita akan pergi ke situ, dia pun dah sampai. Jadi sebab itu dia sunat, dia suruh kita ada ikatan dengan mereka. Duduk atas dunia, ingat buat tahlilnya, buat baca Qurannya, buat itu, buat kerana apa? Kerana esok ni bila kita pergi, kita mereka lah sambut kita. Dah atas dunia, jumpa Ronaldo, masuk kubur, dia buat tu. Tu. Dia minta syafaat situ. Kalau siapa? An-nas ala man yuhibbu. Manusia itu akan ikut siapa yang dia kasih. Atas dunia ni kita nak ikut siapa? Orang nak ikut kau tu, akhirat ikut kau tu. Tuhan tak ada daerah kita. Jadi Tuhan kata Maliki yaumiddin, hari itu akulah orang yang paling berkuasa sekali, zat yang maha berkuasa. Aku nak kira satu yang agama. Siapa ada ni masuk. Siapa tak ada ni duduk tepi tu. Baik, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau yang kami sekalian sembah, dan akan dikau yang kami minta tolong. Tiada yang kami sembah dan kami minta tolong orang yang lain daripada engkau. Jadi sini dia panggil bab aqidah dalam sufi. Sebab itulah dia panggil ta'arif yang kita mengaji bawah ni, bahawa tajridul ilahiyah, menyucikan zat yang bersifat dengan ketuhanan. Tak mungkin kita sebab ini cerita pengabdian sampai melarat kita mengaku Allah Tuhan kita, kita ikut segala perintah Allah. Mesti kita kena kenal Allah, mesti kena rasa kehebatan Allah, mesti kena rasa keagungan Allah. Barulah manusia sanggup-sanggup dulu. Ketua gangster hafal jahat sekali. Mana boleh dia menakut. Tengok polis pegang lapang, tak. Lepas tu pergi padam, ketok besar orang tiang. Mana ada begitu. Mesti dia tunjuk kehebatan dia dulu. Sebiji peluru dia tembak 4 orang mati. Orang takut dulu, baru dia ada pengikut. Lepas tu, dia boleh buat lagu tu, dia boleh buat lagu ni. Barulah dia boleh bina pengikut. Pasal dia sendiri hebat. Allah Ta'ala tunjukkan kehebatan dia kepada kita. Sebab itulah sampai pangkat ni bukan cerita kita ikut orang, cerita sampai pangkat kita mengaku Allah Tuhan kita. Ini bukan cerita main-main. Tentulah bila kita nak mengaku kata Allah Ta'ala Tuhan kita, mesti kita ada satu pegangan dalam hati. Dia hebat, dia kuat, dia memiliki segala sifat-sifat yang hebat. Waktu itu manusia demi untuk Allah sanggup mati-mati, sanggup dia rentak, sanggup pisah laki bini. Pasal apa? Pasal yakin dengan Allah. Bukan kena benda lain. Sanggup berpisah laki bini. Cuba tengok dalam peristiwa hijrah, puak-puak Ansar hak bini banyak, cerai bagi kawan lain. Ini bukan cerita sonok-sonok. Ni dia bagi kena Allah. Cuba tengok dalam peristiwa peperangan Badar, Abu Ubaidah Al-Jarrah sanggup bunuh pak dia sendiri. Pasal apa? Pasal kena Allah. Sayyidina Hanzalah radhiyallahu anhu, bila main waktu pintu seruan jihad ni terjun rumah, tangga pun tak bijak lah kalau tengok. Bini dia kata dia pakai baju sambil larinya. Akhirnya bila dia syahid, orang nampak mayat dia datang. Rupanya dia tak sempat mari junub.
ni bukan santai. Sebab makrifah depa tu kuat dalam maqam ubudiyah. Siapa suruh Tuhan tak fikir langsung. Nah, tak tak ada lah. Pasal Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan akan dikau oleh Allah yang kami memohon pertolongan. Nah, itu. Sebab tu kita hari ni minta juga kat Tuhan, bukan tak minta. Habis manusia dah kita ada, baru nak kat tangan kat Tuhan. Nah, kok ni tak lepas, kok ni tak lepas. Tak, kita mayang ajar sikit. Nah, orang kira Tuhan dulu. Nah, anak kita sakit, nah, ambil ayah baca Fatihah semua bagi dia minum. Bukan kita tak boleh. Nah, tu baik, tak boleh pergi juga maqam yang kedua. Start kata topik ini, tapi ada Tuhan dulu. Ini cara kita terbiak ruh kita. Apa-apa pun kena masalah, berhenti sah. Jangan jalan lagi. Bismillah 10. Dah pejam mata, mutlak dia, angkat tangan doa dulu. Nah, barulah waktu tu kita berasa kita dengan Tuhan tu dekat. Ni dah sampai habis manusia dah kita menghadap. Ni tak boleh hati bawa kita menghadap Tuhan. Bukan Tuhan akbar lah waktu tu. Nah, tu situ tempat duduk dia. Sebab itulah bila kita kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia panggil maqam ubudiyah. Kita akan belajar bila ni? Bila kita tahu. Nah, bila kita faham, tu kena mengaji kita bukan apa pun. Nah, itu yang kena mengaji pasal kita nak ambil tahu, nak ambil faham dia bagi. Nah, dan benda ni pula bukan kita baca sehari sekali. Hak wajib kena baca sehari 17 kali. Nah, 17 kali wajib kita kena baca sehari sekali. Dan hak sunnah apa tak tahu kalau gitu. Baik. Artinya bahawasanya Allah yang bersifat ya Allah dengan segala sifat. Itu. Yang 7 yang tersebut itu dah. Artinya bahawasanya Allah yang bersifat ya Allah dengan segala sifat yang 7 yang tersebut itu, iaitu tertentulah keadaan itu Tuhan yang asa ia dan tiada Tuhan yang lain daripadanya sekali-kali, dan tertentulah keadaan sekalian makhluk ini hambanya yang mengada ya Allah akan mereka itu daripada tiadanya, dan ialah yang memerintah atas segala hal mereka itu. Baik. Artinya bahawasanya Allah yang bersifat ia dengan segala sifat yang 7 yang tersebut itu. Mana sifat yang 7? Nah, Tuhan beritahu kepada kita, yang pertama segala pujian bagi Allah semua sekali. Yang kedua Tuhan pendidik alam. Yang ketiga Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang ketiga Ar-Rahman, dan yang keempat Ar-Rahim. Yang kelima Maliki Yaumiddin. Yang keenam Iyyaka na'budu. Kelapan Iyyaka nasta'in. Semua sifat-sifat yang cukup lengkap bagi zat yang bersifat dengan ketuhanan. Kena ada apa? Sebab itulah puas hati semua kita semua Allah. Sebab tu bila orang mengaji tauhid ni, bila dia faham dalam perjalanan ilmu tauhid, dah dia mengaji, dia puas hati semula. Dia sebut Allah Ta'ala, dia puas hati. Dia baca Quran, dia puas hati. Dia buat apa pun hati dia seronok, tenang. Dan walaupun persekitaran itu penuh dengan kegawatan macam-macam masalah, tapi dia nyali tenang. Dia kenapa? Kerana akidah dia telah mantap. Baik. Iaitu tertentulah keadaannya itu Tuhan yang asa ia Tuhan yang satu. Kalau banyak tak boleh. Dah tak boleh nak alhamdulillah. Kalau banyak tak boleh nak iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mungkin kita minta kat kawan tu, minta kat kawan ni, tak boleh. Mesti semuanya berjuruskan kepada Allah Ta'ala satu. Baik. Dan tiada Tuhan yang lain daripadanya sekali-kali. Tak ada lah. Nah, sebab itulah dia panggil dalam masalah tauhid, masalah kekuatan akidah, kekuatan fahaman, keyakinan manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua kekuatan-kekuatan ini dia mari manbah daripada kekuatan mata hati dalam menyulup nur hidayah. Nah, tapi bila Tuhan tak bagi hak ni, nah,
Itu juga kita tengok orang bukan Islam. Nah, tak dapat. Nah, duduk sebelah Mak Hafiz ya. Tiap-tiap hari budak-budak ada hafal Quran dengan Allah, tak masuk Islam. Dah duduk tepi surau 40 tahun. Nah, orang duk bang, hayya 'ala solat, hayya 'ala falah, tak masuk Islam. Kenapa? Kerana nur hidayah tidak dapat. Dan hak lain pula nur, jauh hujung dunia orang. Bila sebut kata Islam, lari-mari nak masuk Islam. Nah, ini dia panggil nur hidayah. Jadi benda-benda yang macam ni, bila kita yang dapat, proses kita mensyukuri supaya Tuhan tambah lagi. Nah, orang yang tak dapat, mesti kita berdoa bagi dia dapat. Nah, situ tu barulah hati kita ni boleh tenang. Kalau tidak duduk sabut sudah saya. Baik. Kemudian kata mu'alif rahimahullah ta'ala, dan tertentulah keadaan sekalian makhluk ini, hambanya yang mengada ia Allah akan mereka itu daripada tiadanya. Cuba tadi Allah Ta'ala taubik kita daripada tak ada mai kepada ada. Nah, ada. Sebab itulah bila orang nampak dengan pandangan mata hati, seorang doktor genetik gen manusia ni, dia beritahu dalam suntik mani mengandungi ribuan sperma benih-benih yang boleh hidup. Tiba-tiba bila berlaku perpindahan daripada sulbi seorang ayah ke dalam rahim seorang ibu, hanya satu benih saja yang hidup, yang lain semua akan mati. Kalau dua hidup, kembang dua, tiga hidup, kembang tiga. Dan benih melekat, kembang siap. Nah, tu jadi benih ni ribu-ribu yang berpindah daripada sulbi ke dalam rahim yang hidup satu. Maksudnya bila Tuhan pilih kita, kita kena berperasaan dulu di alam zuriat yang masuk dalam rahim berjuta-juta, hanya kita yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk hidup. Yang lain semua akan mati belakang. Dia panggil berlakulah perhubungan ibu dan ayah litalazzul, untuk mengecap nikmat saja. Pasal apa? Nak jadi anak tak ada lah. Sebab itulah apabila anak sudah masuk dalam betul-betul puncak plastik kandungan yang dikatakan ovari ni, maka pintu dia akan tertutup. Hanya itu saja yang dipilih untuk membesar daripada setitik mani yang ada benih, lepas tu besar jadi janin, jadi janin. Hal lain semata-mata untuk talazzut, untuk bersedap-sedap. Jadi anak tak ada lah. Maknanya Tuhan pilih kita. Tuhan pilih kita untuk main kecap nikmat. Sebab tu bila Tuhan pilih kita, maknanya Tuhan nak kita ni pergi ke akhirat. Sebab dunia ini laluan ke akhirat. Mana boleh kita nak bilang nombor 10, nombor 11, nombor 1, 2, 3, tak ada. Tak boleh. Dia mesti 1, 2, 3, 4, 5. Berapa dah umur pakcik dah ni? Umur pakcik dah ada dekat 60 tahun. Oh lama dah. 60 tahun baru kemarin ni pakcik keluar main. Dah lah tu. Mana boleh lah tu? Dia mesti kena rasa hidup sehari, 2 hari, 3 hari, setahun, 2 tahun, 6 tahun, 60 tahun. Nah, jadi ini bagi laluan. Sebab tu bagi hamba yang fikir, rupanya Allah Ta'ala pilih aku main ke dunia kerana Tuhan nak aku pergi ke akhirat. Andai kata Tuhan tak pilih aku main ke dunia, ketika itu aku takkan kenal Tuhan, aku takkan sampai ke akhirat. Ni yang dikatakan nikmat yang besar. Jadi hak ni nak tengok dengan mata ni, dia tak nampak. Dia kena tengok dengan mata hati. Nah, baru dia nampak. Barulah terbit satu istilah, la in syakartum la azidannakum. Kalau mu tu terima kasih Allah, mujarlah Tuhan pilih. Nah, Tuhan pilih aku mai ke dunia. Dah. Tu. Suami isteri, ibu bapa, takkan dia sekali jima dah. Dia banyak kali, entah daripada mula kahwin sampai mati, tapi takkan boleh anak, setiap jima boleh anak. Penuh dalam plastik kena isi. Nah, maknanya yang dipilih hanya yang tertentu saja, bukan semua. Bila mana Allah Ta'ala pilih kita mai ke dunia, maknanya Tuhan nak tolak kita pergi ke akhirat. Dahlah Tuhan pilih dalam ke dunia, hak nikmat besar, Tuhan jadikan kita umat Nabi Muhammad SAW. Sembahyang sikit-sikit, ibadat sikit-sikit, pahala boleh banyak-banyak. Nah, tu badan yang minta syafaat. Nah, ni juga nikmat yang besar. Baik, berapa ramai manusia berasa macam ni. Nah, sebab tu bila cetusan
Ni masuk dalam hati orang, maka dia akan duduk. Tentu ayat mata keluar. Waktu tu dia nak jadi baik. Jadi baik. Ayat mata keinsafan. Dia takut nak buat benda tak elok. Dan kalau jatuh benda tak elok, cepat-cepat dia bertaubat kepada Allah. Jadi kadang-kadang berlaku benda tak elok dekat dia. Berlaku tu bukan untuk menghina dia, bahkan nak angkat maqam dia lagi, supaya dia istighfar, supaya dia bertaubat. Ni semua mesti kena suluh dengan spotlight pandangan mata hati. Pandangan mata kepala tak nampak. Apa dia nampak? Dia nampak doktor tu bagi makan ubat ni lah, ubat ni betul yang dia jadi sihat, dia apa semua sekali. Itu ikhtiar, tapi hakikat. Sebab tu ilmu ni dia panggil ilmu kenampakan hakikat. Kita perasan. Sebab itulah kita kena perasan kita ni nak pergi ke mana. Daripada mana kita main tu tak sepenting ke mana kita nak pergi. Kau ni main kampung ni, kau ni main keturunan ni, kau ni main anak cucu kau tu hak tu tak ada masalah. Tapi semua-semua nak pergi mana ni? Nak pergi menuju Allah Ta'ala. Boleh cakap kalau kita nak pergi menuju Allah Ta'ala kalau kita pun tak kenal Tuhan. Nak menghadap siapa atas dunia hidup, lawan Nabi, lawan Rasul. Di akhirat esok nak ikut Nabi, ikut Rasul, mana boleh lah tu. Sebab itu dipanggil ni pandangan pada hati. Sebab itu dia kata Allah satu. Cakap Arab Melayu sikit. Bahasa tu asal. Maknanya tunggal. Tu. Jadi perhatilah tempat yang kita nak menghadap tu. Kalau kita nak menghadap tempat se-10, mungkin esok ikut ni. Bini tak jumpa dengan tu lelaki, tu lelaki tak tengok anak-anak, tu guru tak kena nak. Pasal apa? Pasal dia pun ni masuk stesen ni, anak murid masuk lorong tu, isteri masuk lubang ni, tu lelaki comot pergi tu. Ni dah pasal kita ni walau besar macam mana pun, kita nak kembali tempat yang satu, mesti kita akan jumpa. Mesti kita akan jumpa. Kita akan jumpa balik suami kita, jumpa balik anak-anak kita, jumpa balik guru, staf orang kampung kita. Kenapa? Kerana kita menjuruskan satu tempat. Sebab itulah orang yang faham macam ni, hidup dia tak ada serabut-serabut, tak ada sonok-sonok, tak ada. Walaupun ada serabut, tapi cepat-cepat dia buang benda-benda yang macam tu. Kenapa? Kerana satu kepuasan dalam hidup dia. Ni yang dikatakan satu keheningan. Dalam proses sufi ni, pasal dia sonok, pasal dia nak kembali balik pada Allah Ta'ala. Apa kata kalau Tuhan buat tempat tu banyak? Harapan nak jumpa isteri, tu lelaki, anak, pinak, cucu pun ada dah, tak tahu duduk tahu. Sebab tu dunia ni Tuhan buat masa singkat. Bila Tuhan buat masa singkat, peluang untuk kita memenuhi hak manusia tak mungkin sama sekali. Ustaz Zul, berapa ramai dia kenal orang di Kuala Lumpur, di Kedah, di mana-mana dia pergi di Singapura, semua dia kenal. Orang kenal dia lebih banyak, dia kenal orang tak. Tapi kita nak bagi semua manusia suka, tak boleh. Tak boleh. Pasal apa? Masa kita di dunia tu terlalu singkat. Kita kena buat benda yang cepat-cepat untuk pergi ke akhirat. Bila kita masuk di akhirat, dulu pernah jumpa lah. Di mana? Ni surau tu, ni surau mustaqim. Sebab kita nak hidup ni satu tempoh yang tidak ada penghujung. Pendek kata nak pergi ziarah mana, nak pergi, boleh belakang. Tu. Sebab tu bila orang faham di sini, dia kena musibah anak dia meninggal, tu lelaki dia tak ada apa semua. Pasal apa? Pasal dia hanya doa, hampa pergi dulu, tolong buka jalan pergi elok, lepas ni aku nak masuk pula. Tu. Dah hampa mati dah tak apa. Hampa nak semayang tak boleh, nak puasa tak boleh, nak buat kebaikan tak apa. Aku masih hidup, aku tolong support dari belakang. Aku baca Quran, aku hadiah pahala, aku sedekah, aku hadiah pahala, aku buat benda apa pun aku bagi. Tapi aku minta tolong satu je. Bila aku nak masuk esok-esok, hampa tolong siapkan laluan aku pula. Pasal hampa pergi awal ni, tolong siapkan laluan yang aku nak masuk esok, nak menghadap Allah Ta'ala. Inilah yang dikatakan irtibat, hubungan orang mati dengan orang hidup. Baru jadi kerja, ni dah. Tu rimau lintas, kubur pun kubur tak kena ya. Pasal apa? Lalang naik atas kepala ni. Kita sendiri tak pernah berziarah. Lepas tu nak minta siapa? Tak boleh lah itu. Tu. Baik. Kemudian kata dia, dan ialah yang memerintah atas segala hal mereka itu. Apa maksud hal? Hal dalam pengajian sufi dia panggil kelakuan hati. Allah Ta'ala lah yang memerintah kelakuan hati hamba-hamba dia. Hati kau ni
Kemudian kata mu'alif dan lagi firman-Nya walillahil masyriq wal maghrib fa innama tuwallu fasamma wajhullah. Artinya bermula bermula jihad masyriq. Apa maksud jihad? Yani arah timur, dan jihad maghrib yani arah barat, dan mana di timur atau di barat, dan barang yang antara keduanya itu timur dan barat milik bagi Allah. Kalau begitu, maka barang di mana jihad yakni arah yang kamu hadap muka kamu dan segala panca indera kamu dan hati kamu, maka di sana kamu dapat akan haqq ta'ala yang wahdah. Ya, tak kita menghadap ke mana pun, hakikat sebenar kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah, tu dah yang disuruh kita menghadap kiblat. Apa cerita? Itu dia bagi pusat. Hikmah dia ulama kata supaya umat Islam perasan kata mereka ni satu, bertuhan Tuhan yang satu, berrasul Rasul yang satu, berkiblat kiblat yang satu, berquran Quran yang satu. Tak ada sebab kita nak bercerai berai. Sebab itulah lama-lama sekali kena berhimpun supaya berasa. Nah, setahun sekali umat Islam diminta berhimpun satu tempat supaya berasa. Walau kita duduk sini, kita sedara dengan orang Afrika. Nah, hak tu hak besar, hak kecil pun supaya tidak. Sebab tu kena buat hari keluarga. Dah, hari keluarga ni kena buat. Nah, sebulan sekali nak kena panggil anak buah nak mari, suruh mak ayah cakap sementara mereka masih hidup. Ni pula besar apa? Dia nak keli jadi body, kena pakat dulu. Nah, kena satu. Nah, kau ni susah, kau ni kaya, semua kau ni anak aku belakang. Nah, tapi kalau mak pak tak nak cakap lagu tu, nah, lepas tu mak pak pula anak ni sayang lebih sikit. Anak tu tinggal terus. Tu mula tunggu pak belakang lagi. Nah, sebab tu benda ni kena ada. Nah, supaya kita berperasaan kata kita ni walau kau ni anak dah 10 orang, kau ni anak dah 5 orang, rupanya satu Tok Wan. Nah, lepas tu Tok Wan tu tukang cakap. Nah, hantu ada hari raya pakat-pakat balik. Ni tak balik-balik menghadap TV. Nah, tak ada jumpa mak pak. Ini masalah dia bagi. Sebab kita dipecah-pecahkan. Lepas tu fungsi sebenar ibu bapa tu dah hilang. Fungsi sebenar ibu bapa, dia mesti bercakap depan anak-anak dia. Nah, saya mengajar dalam pondok, bukan saya mengajar tiap-tiap hari. Kadang-kadang saya bawa kitab, buka kitab, tengok budak-budak macam ada masalah, tutup kitab saya ceramah gitu. Nah, dia tak boleh, dia lama-lama sekali jiwa manusia memang kena suntik gitu. Tu. Jadi maknanya tugas. Sebab tu Allah Ta'ala beritahu hak masyrik ke, hak maghrib ke, dah pita mana pun hak aku belakang. Maknanya kita kena merasa aku menghadap kot tu ke, menghadap kot ni ke, berdoa kot tu ke, berdoa tak mana ke, aku berdoa kepada Allah, bukan berdoa kepada yang lain. Nah, tiga tu hebatlah. Nah, sebab tu kehebatan bila turun main kepada kita pula, dah pak kita. Hebat dia bila hari raya anak-anak menantu berhimpun depan dia dekat 40 orang. Dah hidup di kursi dia cakap. Dah. Tu. Cakap dia bagi tausiah sanawiyah. Wasiat tahunan dia bagi. Nah, sebab tu dia boleh pantau dalam masa setahun menantu ni dengan menantu ni kurang masuk sikit. Dah, kalau belakang terbit api. Dah. Tu ni kurang. Hak cucu ni. Dah, bila panggil hak dia sebagai autoriti, dia boleh cakap pasal dia ketua. Dah. Tapi kalau dia hilangkan, orang balik-balik juga, dia ajak cucu dia bakal lenang. Memang yang tak baik. Nah, dah tu hilanglah khasiat dia sebagai seorang bapa. Kerana apa? Kerana interaksi dia tak ada. Nah, saya sendiri, nah, bila kita ada madrasah, ada pondok, ada anak murid, saya ingat, tak tahulah, ingat cerita lah, bukan kata ingat cerita. Saya ingat dalam Malaysia, pondok Sungai Jeddah pun, nah, boleh kata anak murid hafal hari lahir untuk buku dia. Saya pun dah tak sibuk dengan masa, dengan kerja lah buat semua sekali. Dah, tahu
Nah, budak-budak siap beli dengan kek, suruh potong kek. Cuma tak boleh bibit ni. Nah, itu je. Nah, saya ingat pondok lain tak ada lagu tu orang kali. Pasal apa? Pasal anak murid dengan kita tu dah seberti dia panggil. Nah, walau kita marah, walau kita apa pun dia pun tak dalam. Pasal apa? Pasal kita membina roh dia pun. Nah, bukan kita suruh pun, kita pun tak ada ingat. Bila terakhir kita bila tak ada nak ingat. Pasal tu kerja lain besar lagi. Tapi buat ni nyampai habis. Nah, tu. Tengok-tengok tu, 4-5 biji kek ke depan. Nah, tu. Ustaz ada kerja ada begini. Awaknya ada hal sikit lah nak jumpa pelajar-pelajar nak berhubung. Kita tak fikir lagi. Sekarang lah, ikut Ustaz lah, tapi tak boleh. Nah, sebab saya dah keluar balik rumah lagi, macam-macam channel saya keluar. Nah, duduk Ustaz, kono main kek, kono main baju, macam-macam seluruh lepas. Nah, lepas tu apa buat penuh ada sepawati begini. Nah, buka-buka, oh selamat hari tu guru. Pasal apa? Pasal roh kita dengan mereka tak lekat. Nah, sebab tu saya suruh pelajar saya ni hafal satu benda. Saya ingat tak ada pondok dalam dunia ni kena hafal benda tu. Pondok lain hafal matan, hafal doa, hafal tahlil, itu biasa. Saya suruh hafal nombor account. Wajib bukan sunat makan, mesti apa kena hafal. Nah, siapa tak hafal nombor account pondok ngaji ilmu kurang masjid dia. Ni hafal tu lah. Tak kena payah mana pun. Isu-isu apa kerja tak banyak, bagi seorang RM5 tu dah. Nah, waktu tu Ustaz pun tak lah nak lupa lah, nak bikin itu lah. Bila benda ni kita sebut, anak murid kita satu pun ada insting hubungan dalaman tu dia buat. Nah, walau duduk ujung dunia mana pun, dia buat tanya. Tapi kalau mak yang besar tu, dia menghilangkan fungsi dia. Nah, dia puasa menantu ni, dia masuk bulan. Menantu ni dia buat. Dia sendiri membuka laluan perpecahan. Dah bila tu nak satu. Nah, Islam mana ajar tu? Ayat ni, ayat nak suruh kita bersatu. Dalam sufi, mana hati kita dalam badan kau tu, hati dalam badan kau ni, hati dalam badan perempuan, hati badan lelaki. Sebenarnya hati kita hati yang satu. Sebab apa? Kalau kita belah hati kawan tu, dalam sonubar dia ada kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita ambil belahlah hati kau ni, ada kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau tidak, macam mana ada kata innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum. Kamu ni saudara. Kira dalam hati kita ada benda tu. Sebab tu jangan kita duk berpecah-pecah, jangan duk kata, jangan. Nabi kita ni dia tunjuk hebat segala-galanya, tak ada benda hebat ke Nabi kita. Nah, satu elok lah. Nah, bila kita perasan benda ni kita akan satu. Ayat ni nak abang kata, menghadaplah kau mana pun Tuhan yang sama kamu sembah. Bila Tuhan yang sama kamu sembah, inilah maqam kita mengaji anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Dan ibarat Rasulullah sebut ni. Nah, pasal apa? Pasal kita tu puasa kata kita ni saudara. Tak boleh tengok orang susah, kita dulu sikit, tak mampu kita angkat tangan doa. Dah, waktu tu hati kita dia berhati yang hening dengan dia. Kita tak kutu dia, kita tak bodoh dia. Dah, tu barulah kita cermat dalam hidup. Cermat semua-semua, baru jadi dia bagi. Tu. Baik. Kemudian kata lagi. Artinya, dan barang di mana pihak masyrik ada ia atau maghrib, timur atau barat, yang kamu hadam akan muka kamu, yakni tubuh. Dah, min itlaqil juz'i wa iradil kulli majaz mursal, dia bagi dalam ibarah. Tak apalah, bukan kita nak melihat tu. Nah, abang kata muka di sini maksud dia batang tubuh kita. Dah, tu bila kita muka kita menghadap, mana satu tubuh kita menghadap. Kalau muka menghadap, tubuh boleh kena hati, dia panggil hantu tanglung lah pula lagi. Nah, jadi cabut kepala badan tak ada ni. Dah, tu dah. Bila kita sebut kita muka ni sekali dengan badan-badan lah kita menghadapnya. Baik. Dan segala idrak kamu, mana segala panca indera kita menghadapkan mata, kepala, semua ihsas kita ni, padahal kamu tuntut dengan yang demikian itu musyahadah
akan haqq ta'ala. Apa maksud musyahadah? Yakni pandangan mata hati kebenaran zat Allah. Kita nampak dalam mata hati kita zat Allah ini wujud. Allah mawjud wahdahu la syarikalah. Allah Ta'ala ada, tidak ada sekutu bagi dia. Ketika tu kita kuat. Betul yang contoh pada satu zaman Khalifah Islamiyah, dah sampai satu perkhabaran seorang ibu tua pergi di Pekansari beli sayur, beli buah, tergelincang dalam satu lopok roboh. Bila roboh, dia tu dipermalukan oleh Yahudi bawah-bawah. Seorang perempuan tua Muslim pergi Pekansari beli sayur, beli ikan, jalan orang tua tersepak batu, jatuh lubang, teroboh, dia dipermalukan oleh Yahudi. Maka melihatlah situasi seorang pemuda. Maka pemuda ni naik kuda seorang diri merentasi gurun padang pasir, berjumpa khalifah, beritahu sekian-sekian. Seorang ibu dipermalukan. Akhirnya khalifah siapkan 10 batalion askar berserang tempat tu, hancur terus. Pasal apa? Pasal tanggungjawab. Seorang perempuan saja dipermalukan, maruah dan dibela habis-habisan. Pasal apa? Pasal khalifah rasa dia dengan aku, dia ibu aku, dia muslimah yang sejati, aku mesti pertahankan dia. Lah, siapa pandang? Hari ini rohnya kena sembelih, kita orang tak ada masalah. Pasal apa? Roh kita dah kuat. Sebab tu kekuatan kita dah tak ada. Dah, kita tak terasa. Dah, ittihad tu tak terasa dah. Sebab tu nak musyahadah haqq ta'ala, maknanya pandangan mata hati kita dah kewujudan kebenaran zat Allah Subhanahu. Kita hadaplah ke mana pun. Sebab tu puak kita abang kemarin wahyu dia tengok benda apa pun, dalam benda tu dia akan nampak kewujudan Allah. Bukan Tuhan masuk duduk dalam tu. Dia rasa kata ini hasil ciptaan Allah. Bila hasil ciptaan Allah, Allah Ta'ala kena ada lah. Nah, masjid surau ni siapa dia buat? Surau Mustaqim yang hebat tera-tera ni. Yang buat ni tukang daripada India, tukang daripada Amerika mana lah. Lepas tu tukang tu duduk mana? Dah tukang tu pun tak ada. Lepas tu tak ada dia buatnya, tapi dia boleh dia buat dah. Cakap boleh betul, tak kepening dia bagi. Bila dia nak buat, dia mesti kena ada. Bila dia ada, barulah dia boleh buat. Jadi bila tengok akuan Arya, kita tengok dalam musyahadah, kita nampak dalam tu kewujudan Allah Subhanahu. Bukan Tuhan dimasuk duduk dalam tu. Tuhan menciptakan benda tu. Nah, bila Tuhan menciptakan benda tu, mesti Tuhan tu sendiri kena ada. Ni yang kata Allah mawjud. Wujuduhu bila makanin. Baik. Maka di sanalah kamu dapat akan suatu yang menunjuk ia suatu akan wujud Allah Ta'ala dan atas wahdahnya. Asalnya nampak selalulah Allah Ta'ala tu ada. Bila hilang perasaan, kita berasa ada tu benda apa? Duit, kereta, isteri, duk laki, anak-anak. Walhanya dalam kewujudan mereka itu satu perlambangan kewujudan Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kata mereka tidak ada, tetap Tuhan itu ada. Jadi orang yang boleh tengok macam ni, orang yang duduk dalam maqam musyahadah, maqam pandangan mata hati. Kerana wujud suatu yang engkau dapat akan dia suatu dengan idrak engkau itu. Apa maksud idrak? Yakni dengan panca indera. Kita memperolehi kewujudan sesuatu dengan melihat, dengan mendengar, dengan bau, dengan rasa, dengan kecap. Semua benda tu yang kita dapat tu terhenti ia suatu, mana tak dapat tidak, mestilah atas wujud Allah Ta'ala pada tiap-tiap halnya, atas adanya Allah Ta'ala dalam setiap kelakuan. Dalam kelakuan itu kita kena berasa Tuhan tu ada. Maksud kita berasa Tuhan tu ada bukan Tuhan lompat masuk duduk dalam tu.
yakni Allah lah yang menciptakan perkara tersebut. Macam mana kita tengok surau ni, kita kena puasa. Tukang yang buat tu ada. Bila kita tengok kipas ni, lampu aircon bunyi apa speaker, mana kita kena puasa. Kata ada orang buat ni, ada orang. Tu. Bila naik lagi satu maqam, ada Allah. Tu selesai masalah. Bila benda ni kita tak puasa, maka timbul satu penyakit di puasa kita. Ujung tu. Kalau aku tak tolong mati dah marah. Dah. Temujung aku sarah tu. Kalau aku tak sarah mati bodoh dulu tu. Dah. Dia nampak dia. Dia tak puasa. Hak dia sarah pun Tuhan yang bagi. Dah. Situ. Sebab tu kalau kita puasa hak Tuhan, dia kata kita ni lenyap. Hak lenyap tu sufi kata fana, hilang. Kita tak puasa kita, bahkan yang hakikat kita puasa Allah. Baik. Kemudian kata mu'alif, maka jadilah musyahadah engkau akan wujud suatu itu, membawa ia musyahadah engkau akan musyahadah engkau kepada wujud Allah. Jadilah satu rantaian hasil kita tengok sesuatu, kita nampak dengan pandangan mata hati, seolahnya di sana kita telah memandang Allah. Kita nampak Allah. Jadi betul Tuhan kata. Tuhan kata, walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu wujuhakum fasamma wajhullah. Kita menghadap ke mana pun, kita tetap menampak Allah Ta'ala, yakni merasai kewujudan zat Allah di dalam hati kita. Tengoklah kok ni, kok tu, mana pun. Kenapa? Kerana kita dapat semua yang wujud ini adalah ciptaan Allah. Tiga tu apa lagi yang kita nak takut pada Allah. Dan syariat ni buat sekumah elok. Tu sejauh kamu berjalan elok. Tu. Jadi maknanya sebab kita menghadap Allah. Baik. Kemudian kata mu'alif, dan apabila tetaplah akan musyahadah engkau akan wujud Allah, maka hilanglah daripada engkau akan musyahadah kepada sesuatu yang lain daripada Allah. Apabila dah kita tengok apa benda pun kita berasa Allah, dia gerak naik satu maqam. Benda yang kita tengok seolahnya sudah tidak kelihatan lagi. Yang kita kelihatan hanya Allah. Baik ketika itu, bila kita ditimpa bala, kita ditimpa nikmat, segala-galanya kita akan pulang kepada Allah. Sebab itu hati para awliya, dia duduk kira nak minta Tuhan bagi. Tuhan bagi nikmat pun dia sono, Tuhan bagi bala pun dia sono. Bukan dia minta bala. Kenapa? Kerana dia nampak yang bagi itu Wallah, yang bagi itu ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dikatakan susunan dalam rentetan musyahadah pandangan mata hati. Bila hati kita duduk di situ, maka hati kita akan jadi kuat sekuat-kuatnya. Bila hati kita hilang benda ni, hati kita akan lemah selemah-lemahnya. Buktinya bila kita hilang anak, kita pun jadi macam tak mau hidup dah. Bila barang kita hilang, kita berpuasa tak puas hati dah. Kenapa? Kerana kita masih bergantung dengan benda tu. Ini dia punya makam. Dan bukan maksud kata kita semua sampai di situ. Mau pula danya pula tu lelaki mati gelok. Kau tu gila lah pula orang ni. Nah, sebab kita manusia, tempat sedih kita kena sedih. Rasulullah sendiri pun, bila anak baginda wafat sedih. Tu nyawa yang gelap tak pada badan, anak mati. Itu anak mati kena gelap pasal Tuhan bagi dia mati nak sono. Bila kata ada waya spark sikit tu. Tempat sedih kita kena sedih, tetapi dalam kesedihan itu menjadi hebat kita merasai kita ini perbuatan Tuhan. Jadi hak kita sebut ni maknanya atas anugerah Tuhan nak bagi kepada sesiapa saja yang dia kehendaki. Yahtassu bi rahmatihi man yasha. Allah tak tentukan rahmatnya kepada siapa yang dia nak. Tidak kata Allah sedap lah tu banyak dia boleh hebat dah. Benda ni atas Allah Ta'ala. Kadang-kadang orang ngajak dia boleh ngajak, dia sendiri tak boleh dah. Macam mana tu cerita kelebihan sedekah, kelebihan infak. Kalau kita nak bagi lantana al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, mu tak akan dapat kebaikan melainkan mu kena derma benda hak paling kita sayang ni. Sedap mengajak atas surau.
Pasal nak derma, kena derma benda yang kita sayang. Baru Tuhan tahu kata kita derma penuh dengan pengorbanan. Nah, tebu pula mayang-mayang. Nah, mayang orang tertekah. Tu ni paling sayang sekali. Sopan merah beli di Mekah. Dah, tu ke malaikat cak kursi. Dah, orang main tertekah. Bini dengar tu macam bagi lalu. Bagi selalu benda hatut. Tu lelaki dia tahu lah benda apa paling sayang sekali. Dah, balik mayang-mayang nak main hotel yang sopan tu, dia tahu lah. Malaikat lah. Dia kata sedekah dah tadi kat orang. Ya, sedekah pasal apa? Dah dengar abang mengajak kata kalau kita nak sedekah paling kita sayang. Tak. Aku mengajak lalu tu nak suruh orang bagi kat aku. Bukan aku suruh orang bagi barang aku kat orang. Dia ikut tu dia bagi. Nah, ada. Nah, dia ikut tu balik dia bagi. Nah, ada. Tu. Dah, ni benda. Maknanya barulah kita tahu pengorbanan. Sebab kita manusia lah. Tempat sedih kita kena sedih lah. Tempat sonok kita kena sonok lah. Itu baru jadi orang. Nah, kita juga orang lain. Habis. Kemudian kata dia, dan tetaplah yakin engkau akan wujud Allah. Di sana barulah kita yakin memang Tuhan yang ada semua. Baik buktinya, baik tanda-tandanya, semua Tuhan ada. Baik kalau itu apa rugi. Nah, bila kita kehilangan sesuatu tetapi tetap kita ada dengan Allah Ta'ala. Tak ada rugi apa-apa. Suma qala dan lagi firman-Nya ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du. Qala Syekhul Malik rahimahullah ta'ala. Huraian yang kedua pada menyatakan hukum syarak. Huraian yang pertama dulu menyatakan agama. Apa dia agama ni? Kita tahu percantuman daripada iman, Islam dan ihsan. Baik, kalau gitu dia nak hurai satu persatu pula. Huraian yang kedua pada menyatakan hukum syarak. Bermula makna hukum itu ialah keputusan, dan makna syarak itu undang-undang. Maka makna hukum syarak itu keputusan undang-undang. Nah, keputusan undang-undang mana ni? Undang-undang syariah. Siapa dia? Allah dan Rasul. Hakikinya Allah, majazinya Rasul. Jadi hakikat sebenarnya yang membuat undang-undang Allah. Turun mana cerita, Rasul beritahu. Situ tempat duduk. Baik, sebab tu bila kita faham di sini, ni bukan cerita sonok-sonok ni. Nah, ni undang-undang siapa ni? Undang-undang Allah. Yang taat selalu. Sebab apa? Sebab dia kenal Tuhan lah. Nah, tu dah kalau Allah Ta'ala tak kenal, nak berdoa kat mana? Nah, tu kata kena mengaji bagi kenal Tuhan tu. Baik, kalau begitu, dan iaitu 5 perkara: wajib, sunat, haram, makruh, harus. Dan erti wajib anak urat. Pendek kata, tak banyak mana pun. 5 benda ni saja. Jadi 5 benda ni sentiasa mengelilingi mukallaf. Nah, pendek kata kita yang duduk sehari-harian ni, benda ni duduk di depan kita sedia-sedia. Kita berjalan, kita makan, kita minum, kita mengajak, kita buat kerja, kita beli, kita apa pun tak lepas daripada 5. Ia memang kena haram, ataupun jadi wajib, ataupun jadi sunat, ataupun jadi makruh, ataupun jadi harus. Buatlah kau mana kisah. Dah, campur tolak darah bagi, sini kedudukan dia. Sebab itulah bila kita kenal satu-satu, hak ni wajib, hak ni sunat, hak ni haram, hak ni makruh, tentulah kita nak ambil untung. Nah, ni kata faedah mengaji di sini ya. Baik, kalau begitu dia nak urai apa arti wajib, sunat, haram sampai ini. Katalah oleh muallif rahimahullah taala, dan arti wajib syarak itu ialah barang yang dituntut perbuatan akan sebagai tuntutan yang putus. Apa maksud tuntutan yang putus?
yakni tuntutan yang tetap, tak ubah-ubah dah. Tu. Sebab itulah bila sebut kata hukum, kita kena kenal siapa? Kena kenal hakim. Baru tahu benar. Dah, hukum syarak, siapa hakim yang menjatuhkan hukuman ni? Hukum adat, siapa hakim yang menetapkan hukuman ni? Hukum akal, siapakah hakim yang mengukuhkan hukuman ni? Jadi hakim tu kita kena kenal. Bila kenal hakim, selamat masalah selalu. Nah, ni bukannya dalam cara ni apa? Hakim ya Allah Ta'ala, Tuhan. Hukum syarak, dan dia kata takut selalu. Nah, bila tak kenal hakim tu kan ikut nak serabun tu. Tu. Sebab tu kena tahu satu persatu. Baik, wajibnya ke mana? Kata mu'alif, suatu tuntutan. Tu. Perbuat akan sebagai tuntutan yang putus, yang tetap. Mana? Sekira-kiranya dijanjikan dengan beri pahala atas yang mengerjakan dia sesuatu tadi, dan disiksa atas yang meninggal akan dia. Pendek kata, benda tu nak tak nak mesti kita kena buat. Hasilnya bila kita buat boleh pahala, kalau kita tinggal dijanji siksa. Tetapi dengan tiada uzur lah. Uzur tak apa. Ini sebab dia panggil ma talabahu syari'u talaban jaziman wa yata'allaqu bihi ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarki. Suatu benda yang dituntut oleh agama kita sebagai tuntutan yang kuat sungguh-sungguh, tidak ada jalan keluar, tak dapat tidak. Sebab telah dikaitkan dengan tuntutan ini, diberi pahala kepada orang yang buat dan dijanji siksa kepada yang tinggal. Itu dijanji siksa. Baik. Kemudian kata contoh, seperti mengenal Allah. Kenal Tuhan wajib. Tuntutan daripada syarak. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kena reti, kena kenal, kena yakin sesungguhnya tiada ilah, tiada Tuhan yang sebenarnya disembah melainkan Allah. Siapa suruh? Tuhan. Ini bukan ketua kampung, tu imam, pengurusi, tidak. Bukan kerajaan, bukan raja, dah. Siapa suruh? Allah suruh, Tuhan suruh. Sebab tu kalau kita kira, tengok patut ke tak? Kita lah, kalau budak-budak jangan kira lah budak-budak kira apa dengan dia. Kita kira kita orang yang dewasa, pemikiran kita waras, kita berjalan dan jumpa satu banglo, satu istana yang cukup besar. Pintu pagar terbuka, kita masuk. Pintu rumah pun terbuka, kita masuk. Kapet ni pijak tenggelam tu ni. Buka pintu tengok dalam bilik tidur, Masya Allah, dengan toto, dengan tilam, dengan aircon, dengan orang yang semua jalan lagi. Tengok dapur penuh makan, penuh atas meja. Buah-buahan Mediterranean ada bakar. Lepas tu nak biasa nak buang air, tengok dalam bilik air semua lengkap. Bilik air tu boleh buat bilik tidur. Hebatnya rumah. Tapi kita kalau waktu kita puasa nak tidur lah, kalau kita tak kena tidur, walau kita letih, kita puasa dan nak ambil buah apple sebiji pun dalam mulut, kalau kita tak kena tidur. Budak-budak kira apa yang lain, lepas budak-budak ni kita kira kita orang tu, tentulah kita tak tergamuk. Nak masuk dalam rumah kita tak tergamuk. Nak masuk bilik tidur jauh sekali. Nak berak orang tak tu kali mana boleh. Nak makan tak patut sekali. Mesti kita kena kenal Tuhan dia. Bila kenal Tuhan dia kata, sila masuk. Ni duduk tang ni. Ni duduk tang ni. Lepas tu makan. Maka kita ikutlah apa yang dia suruh pasal Tuhan dia. Rumah besar tu pun ada Tuhan. Takkan bumi besar ni tak ada Tuhan tu. Apa kita tak fikir, takkan rumah ahli. Mana ada orang buat rumah besar lagi dah? Tak ada pun. Besar kampung dengan tak ada. Tu pun ada Tuhan, ada toki dia. Takkan dunia ni tak ada, jadi tak kalau betul pun. Sebab tu bila kita faham kata benda ni Tuhan buat, mesti ada peruntukan undang-undang. Hak ni itu kita boleh. Kita masuk rumah orang, tak apa. Buat macam rumah sendiri. Boleh kan? You pergi keluar, hak ni rumah air kan? Dia buka pok di kepala ni.
Dia kata buat macam rumah tadi, kita tetamu jangan malu-malu nak makan, nak minum. Tapi rumah tetap rumah dia. Takkan rumah tu tak rumah kita, aku rumah susah ni. Dah, walaupun dia kata buatlah macam rumah sendiri, jangan malu-malu. Tetapi jangan malu-malu tu dia kata kat budak-budak kecil ke dia kata kat orang tua? Dia kata kat orang tua, kat budak kecil tak kata. Kalau dia kata dia bodoh juga lah. Nah, dia kata kat orang tua, walaupun dia kata lagu tu, kita hidup masih berperaturan. Pasal apa? Walaupun dia kata tak apalah, jangan malu buat macam rumah sendiri, hati kita tetap puasa kita adalah tetamu dia. Kita tak boleh buat sebarang-sebarang rumah-rumah mereka. Nah, sebab itulah geran tanah nama kita, geran kereta nama kita. Tapi hakikatnya atas pada geran tu ada nama Allah. Tak ada kata kereta ikutlah kereta aku pun nak pergi taman aku punya pasal aku beli. Dah, tanah aku pun nak baca tokong kalau ikut tu tak boleh. Walau duit dalam paket aku RM10 ni, mesti aku belajar ikut hak Tuhan aku nak, bukan ikut hak aku nak. Pasal aku tetamu dalam dunia ni. Ni perasaan ni hak orang tua, budak-budak tak ada. Sebab itulah dia suruh kita kenal Allah. Wajib kita kenal Allah Ta'ala. Hari ni dah kita tak kenal Tuhan. Jadi sahabat Nabi, manusia rosak kerana tak kenal Tuhan, bukan kerana tak kenal kata Firri. Nah, bukan kerana tak kenal gajah rimau macam mana. Dah, kerana tak kenal Tuhan. Anak kita rosak dah. Kita jangan kata hang ni jadi rosak, kawan dengan budak tu. Kawan dengan budak tu hang jadi rosak. Dah, hang ni jadi tak boleh dengan kata duk main game. Dah. Hak tu nombor 10 sebelah. Hang jadi rosak kerana hang tak kenal Tuhan. Bila hang tak kenal Tuhan, hang tak erti nak hormat aku ni pak hang. Tu jawapan dia duduk di situ. Nah, tu lelaki kita pening-pening kerana dia tak kenal Tuhan. Tu dia tak tahu tanggungjawab dia kepada seorang isteri. Nah, isteri kita tak kenal Tuhan, dia tak tahu kata dia telah bersuami. Nah, punca dia campur tolak darah bagi kita tak kenal Allah. Tu ya. Dan bila kita tahu penyakit duduk di situ, pasal apa kita tak mau merawat? Patutnya kita kena merawat lah. Anak aku ni kita kenal Tuhan, rupanya tu yang dia tak mau dengar cakap aku. Dia tak kenal Rasul, tu yang hidup dia ceramah bin. Dah, tu kan. Sebab tu dia kata kenal Tuhan ini wajib. Kita perlu buka syarikat besar. Kalau pekerja kita semua pakai kenal Tuhan. Dah, kita tidur sebulan tak makit pun kerja kita tak ikut. Nah, pasal apa? Pasal semua pekerja kita kenal Tuhan lah. Dah, kita nak jaga mereka boleh tengok ke 24 jam? Tak boleh. Dah, waktu makan tak nampak dah. Dah kenyang masuk belayar berak tak nampak dah. Berapa kali tak nampak ikut nak lepas nampak dia apa. Tapi bila kita masuk akidah kata nampak benar-benar Tuhan. Allah Ta'ala ada malaikat, ada syurga, ada neraka. Jika tu hebat lalu. Sebab tu bila peluang kita boleh kenal Tuhan, kita tak mau kenal Tuhan. Tu Tuhan balok. Main tak pecah mana. Terus seorang muka Melayu. Dah, kenal muka Melayu. Dah, buat tak senonoh muka Melayu. Pasal apa? Ni kita tak kenal Tuhan. Jawabnya. Tu situ tempat duduk. Sebab tu kata dia mengenal Allah ialah wajib, bukan sunat. Baik. Maka mendapat pahalalah atas yang mengenal Allah Ta'ala itu, dan berdosalah atas yang tidak mengenal akan Allah Ta'ala itu. Bahkan tidak sah agama dan tak kena toki. Nah, agama tak sah lah tu. Situ batu. Dah, yang kita nak kerja pasal apa? Pasal nak makan gaji, nak duit. Dah, melarat siapa kerja siang malam, pagi petang gelap corak. Lepas tu orang tanya, siapa majikan kamu? Tak tahu, saya sonok kerja. Dah pun nak minta gaji dengan siapa? Nah, siapa tak tahu kerja toki siapa ni, apa cerita ni? Nah, sapu sampai ikut tepi jalan, habis putih tu busuk habis ambil. Dah, lepas tu tak tahu saja ingat siapa nak bagi gaji bagi. Tok pekong bagi dia tu. Nah, ni pun tak masalah. Tak kenal Tuhan. Dah, tak kenal toki nak boleh gaji, tak kenal Tuhan nak boleh pahala. Dah, kok mana nak boleh pahala? Nah, dan seperti sembahyang 5 waktu, maka mendapat pahala atas yang mengerjakan sembahyang, dan berdosalah atas yang meninggalkan dia dengan ketiadaan uzur dan sebagainya daripada segala perkara yang wajib dikerjakan di akan perkara itu. Jadi kesimpulan yang pertama, hukum syarak wajib ini sebagai satu tuntutan yang kuat supaya kita buat.
Bila kita buat, balasan dia pun besar, iaitu pahala. Padan. Jadi puas hati lah. Dah. Tu puas hati semua lah kita kenal Tuhan sebab kita boleh pahala. Dah. Tak siapa pun dibayar pahala. Dah. Baik. Yang pertama. Dan arti sunat itu ialah barang yang dituntut perbuat akan dia. Dan sebagai tuntutan yang tidak putus. Dia tuntut juga, suruh buat juga, tapi longgar sikit. Tak putih mana longgar lah. Maksud longgar tu, dah mu nak buat, tak apalah buat lah. Kalau tak mau buat, tak buat, tak salah buat. Rugi lah segitu ya. Bukan ada benda hukum, tapi hak wajib, dah. Kamu tak buat, siap. Tak kena Tuhan, siap di akhirat isu-isu. Dah, baik. Kemudian sekira-kiranya dijanjikan dengan beri pahala atas yang mengerjakan dia. Orang yang mengusahakan sunat ini diberi pahala dan tidak diseksa meninggalkan dia. Tapi kalau dia tinggal tak seksa, dah rugi lah. Rugi. Bahkan kata mu'alif, nah, merugi ia akan masanya. Rugi masa lah. Dah, macam mana Tuhan bagi peruntukan kepada kita? Dah, malam Tuhan bagi 12 jam. 12 jam ni ikutlah kita nak kayu ke mana pun. Dah, yang pasti 12 jam ni mesti kita habiskan. Dah, macam mana kerajaan lah, dia bagi peruntukan. Nak buat jalan raya, nak buat bangunan untuk semua ni 50 juta. Apa kayu lah, habis 50 juta ke mana pun. Dah, isu bagi peruntukan lain pula. Jadi Allah Ta'ala bagi peruntukan kat kita sehari semalam 24 jam. Ke mana pun kita kena habis masa ni. Pasal masa lain nak main pula kat kita. Masa lain tu nak main pula. Masa hari ni 1 hari bulan kita kena habis. Isu masa 2 hari bulan nak main pula kalau umur panjang. Jadi kita nak habis ke mana? Nak habis tepi jalan ke? Nak habis depan astro ke? Nak habis depan tu guru ke? Nak habis sujud pada Tuhan, ikut no. Nah, tahun ni kata aku kalau aku balik lagi singgah dia kata sema-sema dah pukul 12 saat-saat malam ni aku nak habis masa nak sujud pada Allah Ta'ala. Habis juga. Jadi dia habiskan masa dia tu dengan sujud kat Tuhan. Dia sembahyang witir, sembahyang sunat, ikut no. Habis juga masa tu. Jadi kalau yang habiskan masa tu dengan buat amal ibadat, maka dia tu boleh pahala. Kalau habis masa dengan tidak buat amal ibadat tapi tak buat benda maksiat, dia merugikan usia. Lagu tu. Habis kita sunat ni dia tuntut tapi taklah kemas sampai paksa-paksa dah juga. Dah rugi ya. Supaya kita kata dah sembahyang sunat witir, sembahyang sunat duha, bersedekah. Dah. Tu benda sunat-sunat lah. Tu rugi kalau kita tak buat. Baik. Kerana yang sunat itu setengah daripada tawaran Allah Ta'ala. Tuhan bagi tawaran murah-murah dah. Tapi tawaran ni dia kena kembali balik kepada sufi. Tasawuf mana mesti dilihat dengan mata hati, baru nampak tawaran Tuhan. Kalau tengok dengan mata kepala, pakai tak nampak pada sudah. Itu kata kena mengenai sufi. Sebab tu kita mengaji kitab Kutul Waisiyah, tasawuf dia panggil pati bagi tauhid dan pati bagi fiqh. Santan hak gunanya mana? Hak gunanya pati. Hak naik ke atas tu jadi minyak. Nak berlemuk pun di situ. Tu puas santan, tinggal buang 2 jam. Lepas tu ambil siur ikut atas kepala, tok melakukan ambil bawah buah gulai. Hijau-hijau gitu. Tu baik buah yang sejuk lah tu. Lepas tu hak guna hak pati tu. Baik. Maka yang menolak tawaran itu adalah ia sangat rugi. Rugilah. Tawaran Allah Ta'ala bagi kita tak terima. Tu contoh seperti sembahyang sunat rawatib. Kalau kita tak sembahyang hari ni, habislah peluang hari ni. Hak esok peluang lain pula kalau kita dapat. Dan sunat tahajud dan umpamanya daripada segala perkara-perkara yang sunat-sunat. Kalau begitu kata mu'alif, maka dapat pahalalah atas yang mengerjakan sunat-sunat yang tersebut dan tidak diseksakan atas yang meninggal akan dia. Baik.
Kalau gitu hak buat boleh pahala, hak tinggal tak kena seksa. Tetapi hanya besarlah rugi masanya dengan meninggal itu. Dah, apa yang rugi masa lah kita rugi pasal kita tinggal benda tu. Dah, hal lain tak ada rugi apa-apa. Dah, peluang kita tu habis dia bagi. Dah, sebab itulah ibadat tu dibuat. Jadi kata hak sunat ni hak satu tuntutan syarak, tetapi tuntutan tidak kejam macam mana hak wajib. Itu hak wajib dia kejam juga. Baik, 5 minit sikit dulu lah. Dan erti haram itu ialah barang yang dituntut tinggal sebagai tuntutan yang putus sekira-kira dijanjikan dengan seksa atas yang mengerjakan dia. Hak haram pula tuntutan juga, tuntutan supaya tinggal, jangan duk buat. Kalau buat bahaya. Tu dah, sekira-kira dijanjikan dengan seksa atas yang mengerjakan. Bila kita buat, Allah Ta'ala janjikan iqab, janji seksa, janji azab. Dah, tu baik. Dan diberi pahala atas yang meninggal akan dia. Baik, kalau kita tinggal, kita diberi pahala, tetapi dengan ikhlas. Dah, kita tinggal benda tu dengan ikhlas. Apa maksud dengan ikhlas? Tuan-tuan puan-puan kena tulis sikit. Dengan ikhlas, yakni dengan niat menjunjung perintah Allah. Kita tak buat benda tu kerana apa? Kerana menjunjung perintah Allah. Kita boleh buat, tapi kita tak mau buat. Dah. Contohnya mana? Contoh seperti berzina. Dah, berzina hukum haram. Bila buat azab, bila tinggal tengok. Pasal apa yang hantar berzina? Tu tak lalai. Tak boleh pahala lagi. Tak boleh pahala. Tak letih, tak boleh pahala. Dah. Pasal apa tak berzina? Oh, tak boleh, Tuhan tak bagi, haram. Tu boleh pahala. Dah. Tu. Baik. Dan meminum akan minuman yang memabukkan. Ni awak tak nampak main minum ayat daun ketum ni? Dah, duit habis dah. Dah. Tu. Tak minum ke duit habis, tak boleh pahala. Dah, awak tak minum arak, duit tak cukup, tak boleh pahala. Nah, tapi sebab apa tak minum? Oh, baru dengar ustaz mengajar, tu ingatkan mabuk sikit-sikit tak apa, rupanya tak boleh. Tu tak boleh. Tu boleh pahala semua. Pasal apa? Pasal kita niat dan intisal awamirillah. Kita niat tanggung perintah Allah Ta'ala. Ni baru boleh pahala. Baik. Dan memakan akan makanan yang diharamkan. Tu. Dan ditegahkan seperti arak, darah dan ganja dan sebagainya daripada perkara-perkara yang diharamkan. Baik, kesimpulan, maka berdosalah dan diseksalah atas orang yang mengerjakan yang tersebut, dan diberi pahala atas yang meninggal akan dia dengan ikhlas. Kerana perkara-perkara yang tersebut itu ditegah putus, satu keputusan muktamad ditegah oleh Allah Ta'ala. Jadi kesimpulan, kita dah mengaji 3 hukum pagi ini. Yang pertama hukum wajib, kita kenal wajib tu benda apa. Yang kedua hukum sunat, kita tahu sunat tu benda apa. Yang ketiga haram, kita reti dah sikit-sikit haram tu benda apa. Disebut kata wajib, Tuhan perintah, kalau tak buat berdosa, buat boleh pahala. Sebut kata sunat pun Tuhan perintah, tetapi tawaran saja. Buat boleh pahala, tak buat tak kena seksa apa-apa. Sebut kata haram, Tuhan larang kita. Bila kita buat, kita kena azab. Bila kita tinggal semata-mata kerana Allah, kita juga boleh pahala. Inilah yang dikatakan hukum yang 5. InsyaAllah esok kita sambung lagi 2. Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil as-sabr. Allahumma
خير الفاتحين وصلى الله وسلم على